Jadi tak boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam, khabar Baik, baik. khabar baik tu. Alhamdulillah. Okay, kita mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Baik, ya. Ini uh, banyak kali dah kita jumpa untuk membincangkan kertas-kertas soalan kita. Kalau cikgu terlos, kalau cikgu terlos ke ataupun tersilap jalan kerja ke, sama-sama kita kongsi pembetulan ke ataupun kamu boleh cadanglah jalan kerja lain yang kamu dah buat. Okay, kita akan tengok kertas Selangor. Sebenarnya soalan percubaan Selangor, tapi dia tak bagi nama lah soalan percubaan, dia namakan modul pintas. Okay, untuk kertas 2 hari ni. Kalau sempat kita habiskan, kalau tak sempat kita cuba sambung masa bengkel kita yang terakhir tu. Cikgu cadang bengkel akhir tu nanti kita buat kertas 1 pula. Yep. Okey, cikgu. Ada kawan-kawan yang tak masuk ni. Okay. Kita ulang, kita tengok balik apakah format untuk kertas 2 gitu. Baik, kertas 2 ada 2 bahagian, bahagian A dengan bahagian B. Okay, bahagian A ni kita tak buat slide show sebab kamu cuma nak contoh-contoh. Okay. Bahagian A ada 11 soalan. Dan soalan ni memang akan keluar kalau kamu dah buat 2-3 kali, 2-3 set. Kita dah pernah bincang soalan-soalan ni semua. Semua ni. Hampir semua ni kita dah pernah bincang. Sekurang-kurangnya sekali lah. Okay. Yang pertama, set. Okay. Ungkapan dan persamaan kuadratik, persamaan linear dan pengguna lebar sampai luas dan perimeter. Dan kemudian bahagian B, fungsi, penjemahan, statistik, pelandakan dan bumi sebagai pera. Cikgu cadangkan kamu cuba semua. Kalau ada masa, cuba semua untuk bahagian B ni. Sikit-sikit pun ada juga markah. Sebab dia akan pilih 12 markah soalan-soalan dengan markah yang paling tinggi, 4 soalan dengan markah yang paling tinggi. Baik. Sekarang kita pergi kepada soalan yang pertama. Dah cuba belum? Kamu Belum. ada belum cuba langsung? Soalan 1 Okey, semua orang tengok soalan 1 tu. Kalau kita tengok pattern trend kebanyakan soalan percubaan nombor 1 tahun ini, nombor 1 kertas 2 ni kebanyakan keluar kertas samaan kalau kamu perasan. Tak banyak negeri yang buat set. Jadi kalau keluar kertas samaan, dia akan tak ada keluar set. Okey, sekarang ni soalannya agak direct. Nyatakan ketiga-tiga ketaksamaan yang memuaskan rantau belorik dalam rajah 1. Okey, ketaksamaan. Dari kawan yang tidak masuk ni. Hai Satish. Ya, siapa yang baru masuk tu, kita sedang bincang kertas modul pintas negeri Selangor. Yang booklet kecil tu hari tu cikgu bagi, kamu buka pada kertas 2. Okey. Nyatakan ketiga ketaksamaan yang memuaskan rantau belorik dalam rajah 1. Baik, kamu sekarang ni kalau soalan macam ni, maknanya kita ada ada satu ruang yang dilorik dan ada batas satu batasan untuk segitiga ni. Jadi dia sebenarnya terdiri daripada 3 batas ataupun 3 garis yang akan menghasilkan satu kawasan belorik ni. Jadi kita kena tulis ketiga ketaksamaan tersebut. Kalau kamu perhatikan, yang pertama kita kena, kalau nak jawab soalan macam ni, kita kena buat apa dulu?
Kita kena buat apa dulu kalau nak jawab soalan macam ni? Namakan apa? Jawab. Nama kaki. Namakan Bentuk. bentuk. Dah. Ni apa benda ni? Ini. Oh, pasti pasti. Kan? Ni apa ni? Apa dia tu? Pintasan. Ni dah garis. Garis Garis lurus. lurus. Jadi bila kita nak tulis ketaksamaan, yang pertama kita kena cari nama garis lurus ni dulu semua ni. Okey, nama garis lurus tu dulu. Kalau tak ada masuk kawan, kesian pula kawan-kawan ni. Dah masuk dah? Ya. Kita masuk siapa ya? Okey. Baik. Jadi kan bila kita nak cari nama persamaan ni, nak cari persamaan garis lurus tu, kita ada tiga garis lurus. Cari persamaan yang pertama. Okey. Yang pertama yang ni, kita cuba cari nama garis lurus yang ni. Lalu garis lurus apa dia? Bentuk dia Y sama dengan MX campur C. MX campur C. Okey. Tengok yang ni, garis ni dulu. Ni. Yang ni. Okey, garis lurus yang ni dulu. Baik. Lalu di kosong, sifar ni maknanya kosong lah ni jadi kecerunan ni beza dia 2, 2. Ini ialah garis Y sama dengan negatif X. Itu garis yang pertama. Kenapa negatif? Nampak tak kecerunan dia? Garis ni dia condong ke kiri macam ni. Jadi garis lurus yang pertama ni kita bagi nama Y sama dengan negatif X. Okey. Sekarang kita tengok garis lurus yang kedua pula. Garis lurus yang kedua, kita tengok yang garis putus-putus tak? Okey, apa nama garis lurus ni? Pintas di negatif 4 sini. Okay, Y sama dengan, kecerunan dia berapa? Berapa beza dia ni? Nampak tak ni? 4 kotak DY bahagi dengan 4 kotak DX. Ni kan garis lurus ni kan? Jadi dia punya kecerunan pun 1 je. 4/4 1. X tolak 4. Kenapa tolak 4? Dia pintas di negatif 4. Ini garis yang kedua. Okay, ini garis yang kedua. Okay. Tengok garis yang ketiga pula. Garis yang ketiga ni. Ni kan yang belum ni kan? Ni. Okay, apa nama garis ni? Ini dah. Sorry. Ni dah. Kejap. Jangan confuse pula. Ada nak masuk. Saya buang ni dulu. Tak payahlah tengok ni. Buang ni dulu. Okay. Sekarang ni satu lagi garis dekat ni yang tengah ni. Ini. Yang situ. Ini garis apa? Y Kalau sama selari dengan Pak Selari. Bukan. Pintasan Y. Pintasan Y tapi nama garis dia. Ini Pak CY kan? Ini ialah garis X sama dengan kosong. Bukan Y sama dengan kosong. Sini garis X sama dengan kosong. X sama dengan sifar. Kalau dia tegak dekat sini, di 1, ini X sama dengan 1. Kalau dia tegak dekat negatif 3, garis ni X sama dengan negatif 3. Macam tu. Okay? Kalau dia melintang selari dengan Pak CX, katalah ni garis ni lurus, dipotong di 1. Ini garis Y sama dengan 1. Tu. Okay. Jadi sekarang ni garis yang tegak ni ialah garis X sama dengan sifar. Jadi kamu ada satu lagi garis X sama dengan sifar. Okey, daripada ketiga-tiga garis yang kita dapat tadi, 1, 2, 3 ni tadi. Okey, tulis ketaksamaan, tengok dekat mana rantau berlorek, dan ganti dengan simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan. Okey, ni simbol ketaksamaan. Okey, tukar jadi simbol ketaksamaan. Garis ni, duduk ni kat bawah kan. Ambil ruler.
Okay, kita tengok ni. Okay. Kan maknanya dia dekat bawah ni. Ni, bawah ni. Di bawah daripada garis tu. Okay, kawasan kita lurikkan. Maknanya yang ini kita akan buat Y kurang ke lebih besar? Kurang. Mana cikgu? Yang ni, yang garis ni okey, bawa pembaris ni kat garis yang pertama. Ni. Okey. Rantau bawah daripada ni bergerak ke bawah ni kurang ke lebih besar? Kurang kot. Kurang. Betul lah. Tak ada kod-kod dia. Cikgu, Ya. ada orang nak join. Tinggal kita apa ni? Oh, ramai tak tu? Okey. Sambung kan? Ada lagi. Terlambat. Boleh. Okey. Kata dekat cikgu letak pembaris ni dekat garis yang pertama yang condong tu kan. Kawasan yang kurang ke bawah ni ada lagi. Sabar ya. Tinggal di soalan satu. Itu ialah kawasan kawasan Y lebih kecil atau sama dengan negatif X. Y lebih kecil atau sama dengan negatif X. Kenapa? Sebab garis ni garis penuh. Okay, garis yang ni garis penuh. Saya sabarkan kawan yang ada ni. Okay. Sekarang ni kita tengok garis yang kedua pula. Garis yang kedua dia macam ni pula. Macam ni. Garis yang kedua ni. Di sini. Okay, garis yang kedua ni pula. Garis yang kedua ni pula dia ke atas. Rantau kawasan tu ke atas. Okay, maksudnya ni kawasan atas ni apa? Lebih besar ke lebih kecil? Besar. Besar. Jadi untuk yang ni, untuk garis yang kedua ni, Y lebih besar. Putus-putus ke garis penuh ni? Penuh. Putus-putus. Okay, putus-putus. kalau putus-putus kita pakai garis lebih besar saja daripada X tolak 4. Okay. Satu lagi pula. Ini. Kita letakkan ni. Nanti sini. Okay. Rantau tu kita lurik belah sini. Rantau tu kita lurik ke kanan. Maksudnya kita kena tulis apa jawapan sini? X Lebih besar. Besar. Sama dengan. termasuk sama dengan kosong. Jadi kamu dah jawab tiga ketaksamaan dalam soalan ni. Dinyatakan tiga ketaksamaan. Dapatlah 3 markah. Boleh? Kita dah banyak buat soalan ketaksamaan ni. Ada juga soalan-soalan percubaan negeri lain pun memang kebanyakannya tahun ni keluar ketaksamaan. Jadi kita jangka lah, kita jangka soalan ketaksamaan lah akan keluar. Berbanding set. Tapi kalau dah keluar tu, kita dah bersedia tak takut. Okay. Cuba baca soalan nombor 2 ni. Baca sendiri. Tajuk apa soalan nombor 2 ni kalau macam ni dia soal? Linear itu. Linear. Samaan kuadratik. Cuba kita tengok balik format kertas kita ni. Format kertas kita ni kan. Kuadratik. Okey, set ketaksamaan ini biasa soalan 1 lah. Okey, yang kedua ni ungkapan atau persamaan kuadratik. Kita pun tak sangka dia nak tanya macam ni, betul tak? Betul. Sama. Samalah juga macam percubaan Negeri Sembilan hari tu. Kan? Percubaan Negeri Sembilan itu pun dia tanya lontar peluru tu. Jadi kita boleh jangka soalan nombor 2 tu mesti ungkapan atau persamaan kuadratik. Dia bagi apa situasi pun kita ramalkanlah dulu, kita ramal dulu itu ialah soalan ungkapan kuadratik. Maknanya akan ada kaedah mencari punca kan. Ini sebenarnya hitung harga ni maksudnya mencari punca persamaan kuadratik. Jadi bila nak cari punca persamaan kuadratik, apa kaedah kita guna? Apa kaedah nak cari punca persamaan kuadratik? Apa nama kaedah dia? Hafal macam-macam kaedah ni?
nak cari punca. Apa kaedah dia? Yang A kuasa 2 tu ke cikgu? Tambah B X. Itu bentuk am dia. Bentuk am dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Okay, ini bentuk am. Nak cari punca dia, kaedah apa kita pakai? Faktoran. Kaedah pemfaktoran. Kaedah pemfaktoran. Adalah dia punya kaedah-kaedah dia tu, ada bentuk pertama, bentuk kedua macam tu. Okay, sekarang kita tengok sepanjang tempoh PKP, Mak Kia telah membuat keputusan untuk berjimat cermat dalam berbelanja. Semasa minggu pertama PKP, Mak Kia membeli sebanyak 4x kilogram ikan, harga 1 kilogram X campur 4. Beliau membayar 9 campur 16x untuk ikan yang dibelinya. Okay, jadi sekarang ni kalau kamu nak susun jadi punca, nak cari punca tu nak susun jadi bentuk ungkapan kuadratik, maknanya kamu darabkan 4x ni, betul, kilogram ikan dengan harga dia X campur 4 sama dengan dia bayar 9 campur 16x. Ini kena betul dulu. Okay, 4x maksudnya apa? Berapa kilo ikan? 1 kilo harga dia X campur 4 dan Makcik Kia, Mak Kia ni bayar 9 campur 16x. Ini dulu kena betul. Okay, sama-sama kita bincang ni kamu ni juga tahu. Kamu buat jalan kerja dekat ruang tu ke dekat catatan kat mana-mana tu. Okay. Okey cikgu. Ya, okey, sekarang ni ini dah masuk algebra biasa. Algebra biasa maksudnya kamu kena selesaikan expand. 4x darab x 4x kuasa 2. Kita nak buang kurungan 4x darab dengan positif 4. 16x. Ini tinggalkan 9 campur 16x. Kalau kamu nak tekan kalkulator pun sampai kat stage ni, sampai kat langkah ni belum boleh lagi. Belum boleh lagi sebab dalam kalkulator kamu kena ada A, kena ada B, kena ada C. Kau boleh tekan. Ini belum lagi bentuk ni. Bentuk arm ni belum lagi. Kena susun lagi lah. 4x kuasa 2 tambah 16x tolak 16x. Kenapa cikgu tolak ni? Sebab kalau bawa ke kanan dia jadi tolak. Lepas tu tolak 9 sama dengan sifar. Macam mana cikgu dapat tolak lagi ni? Sebab bawa ke kiri bukan kanan. Ke kiri cikgu lah. Ini positif pindah jadi negatif. Okay? Lepas tu apa ni? Apa lagi yang kita boleh selesaikan kat sini? Apa lagi yang kita boleh selesaikan kat sini? Ni 16 dengan 16x ni buang Yang tinggal 4x kuasa 2 tolak 9 sama dengan sifar. Okay. Kalau kamu nak tekan kalkulator, sampai sini kan ada markah. Sini pun ada markah. Okay, kalau kamu nak tekan kalkulator, cuba tekan kalkulator sekarang. Apa dapat? Apa A kat sini? 3/2 dan negatif 3/2. 3/2 dapat 3/2. 3/2 dengan negatif 3/2. Okey, kita dapat bawah sekali ni X sama dengan 3/2 dengan negatif 3/2. Kalau kamu tekan kalkulator, masukkan A ni 4, B ni kosong 9 ni, C ni negatif 9. Dan kita tak dapat masuk. Baik. Okey. Kamu tekan kalkulator, dapatlah jawapan ni. Tapi ada satu step kat sini yang kamu kena masukkan. Kalau kamu tak masukkan, jawapan ni kita tak boleh terima. Jadi bila kamu dah dapat jawapan, kamu undur ke atas. Untuk macam X sama dengan 3/2 tadi kan. Kamu darabkan 2 dengan X, dapat 2X sama dengan 3. 3 ni pindah ke kiri, 2X tolak 3 sama dengan kosong. Kamu letak sini. 2X tolak 3 1. Yang ni pun sama. Satu lagi ni. X sama dengan negatif 3/2 ni. Kamu darabkan X dengan 2. 2X sama dengan negatif 3. Pindahkan. Okay. Lepas tu yang ni. 2X campur 3 sama dengan kosong. Ambil yang ini dengan ini. Ungkapan ni letakkan sebelah-sebelah ni. 2X campur 3 sama dengan kosong. Sekarang kamu dapat markah sini baru dia terima yang bawah. Okay. Adakah ini jawapan akhir? Soalan dia kata hitung harga 1 kilogram ikan. 1 kilogram. Harga 1 kilogram ikan berapa sini? Kita tengok balik. X campur 4 kan?
Adakah ini 3/2 ni sama dengan berapa ringgit ni? RM1.5. RM1.5. Ada ikan harga RM1.5 logik. Tak. Tak ada kan? Okey, kamu dapat jawapan satu negatif. Negatif ni kita tak nak terima. Okey, kita ambil jawapan X sama dengan RM1.5 lah. Okey. Tapi kita tak nak jawapan X ni, dia tanya harga 1 kilogram ikan ialah X campur 4. Jadi harga 1 kilogram ikan sama dengan berapa? RM1.5. Tambah dengan 4 tu. Dapatlah RM5.50. Boleh? Boleh. Okay. Sambil tu kamu kena buat jugalah. Okay, Alhamdulillah. Tu soalan nombor 2. Kita pergi pelan-pelan tu lah, dah petang kan. Boleh? Soalan nombor 3 pula. Itu dia kan, soalan Selangor. Dah baca belum? Baca dulu. Baca sendiri. Cikgu nak tengok balik tadi cikgu. Nombor 4. Sekejap nak Nak salin? Nak screenshot je. Okay dah cikgu. Masih. Sama. Tapi yang orang lain pun kena macam tu juga nanti saya pergi laju, kita tinggal. Okey, soalan nombor 3. Ini soalan apa ni? Ini soalan apa? Persamaan linear serentak. Okey, sekarang dah tak boleh guna kaedah matriks. Okey, penyelesaian guna kaedah matriks tak dibenarkan untuk soalan ni. Lepas tu dia bagi 2 situasi. Okey, ini ialah persamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Kita guna kaedah apa? Okey, persamaan serentak. Persamaan serentak. Persamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Jadi kaedah yang kita gunakan ialah persamaan serentak. Atau apa satu lagi? Satu lagi kaedah gantian kan? Kita guna kaedah gantian. Pun boleh juga. Tapi biasa mana-mana pun tak apa. Jawapan dia kamu akan dapat jawapan yang sama. Okey, cuba kita buat. Kita nak bentuk persamaan ni. Kita nak kena faham ni nak bentuk persamaan ni. Tengok dulu situasi yang pertama. Diberi satu pecahan X per Y. Pengangka atas. Penyebut bawah. Okay, penyebut masing-masing bertambah sebanyak 2. Pecahan tersebut menjadi 9/10. Okey, kita buat. Pengangka bila tambah 2. Penyebut bila tambah 2 akan dapat 9/10. Tu persamaan pertama. Biarkan dia dalam pecahan dulu. Jangan takut. Okey. Baca situasi 2 pula. Diberi satu pecahan X per Y. Pengangka atas. Penyebut bawah. Masing-masing berkurang sebanyak 3. Pecahan tersebut menjadi 4/5. Satu lagi. Ini persamaan satu lah ni tadi. Okay. Persamaan kedua. Pengangka tolak. Tolak. Padam dulu, padam. Padam. Okay. Pengangka tolak 3, penyebut pun tolak 3, dia akan jadi 4/5. Ini soalan ini persamaan yang kedua. Okay. Lepas tu, macam ni nak selesai ni. Kalau ada pecahan lah, kalau kamu lah jumpa pecahan macam ni, macam mana nak buat? Hilangkan pecahan. Caranya? Darab silang. Darab silang. Tu dah ada idea tu kan. Maksudnya kita darab silang ni. Kita darab 10 dengan ungkapan atas ni. 9 dengan ungkapan atas. Ni pun sama. Darab silang. Cuba darab silang. Tu. Kita buat yang pertama 10 darab dengan X campur 2. 9 ni darab dengan Y campur 2. Dia darab silang, hilanglah pecahan tu. Yang ni pun sama. 5 darab X tolak 3. 4 darab Y tolak 3. Macam tu. Okey. Cuba buat. Lepas tu dah ada pula kurungan. Apa nak buat? Expand. Okey. Itu memang itu je matematik macam tu je. Okey. Expand. Kembangkan. Dia dapat apa? 10X campur 20. Ni pun 9 darab Y. 9Y campur 18.
18. Okay, 18. Okay, yang ni pun sama. 5 darab X tolak dengan 15 sama dengan 4Y tolak 12. 12. Oh, dia ke sini patutnya. Coba tolak 12. Okay. Sampai dekat sini sebenarnya kamu dah dapat markah dekat sini lagi dah. Ini dah dapat satu markah. Ini pun dah dapat satu markah. Maksudnya berjaya menulis persamaan tu. Okay, yang ini dah persamaan serentak lah. Okay. 10X. Betul? Tolak Ni 9Y. tolak 9Y lagi. Dengan 18 tolak 20. 18 tolak 20. Boleh lah juga. Apa kata kita, okey, boleh lah juga. 18 tolak 20 lah. Negatif 2. 10X tolak 9Y sama dengan negatif 2. Belah sini 5X tolak 4Y. Kalau cikgu nak, sebab cikgu nak susun dia sama nanti. Kan kita nak buat persamaan serentak kan. Konsep dia biar sama duduk bawah tu. Tolak 12, ini negatif pindah campur 15. Dapat 5X tolak 4Y sama dengan 3. Betul tak tu? Betul. Betul. 11 tolak 8. Betul? Betul. Takut salah kira je. 10X tolak 10X. Okey. Baik, sekarang ni cikgu letak buat macam persamaan serentak tu. 10X tolak 9Y sama dengan negatif 2. Ini persamaan 1. Persamaan 3 dah pula. Sebab 1, 2 dah dekat atas. Lepas tu 5X tolak 4Y sama dengan 3. Ini persamaan 4. Okey. Macam mana kita nak tolak persamaan 3 dengan persamaan 4? Ada yang serentak tak sama? Tak. Ini 10 kan? Mm-mm. Jadi apa kita nak buat ni? Kat Tambah. sini, Darab. darab apa dulu? Nak jadikan sama ni. Kamu nak buang yang mana dulu? Darab 2 lah kan? Kita darab 2 nombor 4 ni. Darab 2 dulu. Jadikan dia 10X tolak 8Y sama dengan 6. 6. Jadi yang kedua ni, bila darab semua dengan 2, darab 2, dapat yang merah bawah ni. Okay, sekarang bila dah sama, ini 10X, ini pun 10X. Kita hapuskan. Cara dia macam mana? Hapus. Hapus. Tolak. Hapus. Tolak. Tolak. Hapus betul tu tolak tu kan? Tolak. Tolak. Yang ni pun kena tolak. Sekejap. Yang ni pun kena tolak. Yang ni pun kena tolak. Okay, 10X tolak 10X habis. Kosong lah. Okay, negatif 9Y tolak negatif 8Y. Tinggal negatif 1Y. Okay. Negatif 2 tolak 6. Negatif 4. 8. Negatif 8. 8. Okay. Jadi Y ni dapat apa? Y sama dengan 8 sebab sini negatif. Dapat Y sama dengan 8. Baru dapat Y. Dia suruh cari apa ni? Oh, belum lagi, banyak lagi step. Okay. Cari X pula. Mana yang senang? Atas ni pecahan, tak nak. Nombor 1, nombor 2 ni pun semua pecahan. Nombor 3 nombor besar. Ambil nombor 4 boleh? Boleh. Kita ambil nombor 4. Ambil yang persamaan nombor 4 ni. Okay. 5X tolak 4Y sama dengan 3. Okay. Ni. Lepas tu? Gantikan Y tu jadi 8. Okay, bagus. Gantilah 8 macam ni. Macam tu. Ini 5X tolak 32. Betul? Sama dengan Betul. Okey, 5X sama dengan 3 tambah 32. berapa tu? 35. 35. X berapa? X 7. 7. Okey, X sama dengan 7. Sekarang kamu dah dapat Y, dah dapat X. Okey. Tapi soalan kata selesaikan persamaan tersebut. Nyatakan pecahan dalam X per Y. Jadi jawapan kamu ni bukan X sama dengan 7, Y sama dengan 8. Kamu kena buat X per Y sama dengan 7 per 8. Ini jawapan akhir. Itu jawapan akhir. Bukan yang tadi kita kira panjang tu. Okay? Boleh soalan 3? Boleh. Senang. Senang tak? Susah. Boleh lah. Boleh lah kan kalau ada soalan macam ni. Sebanyak soalan hebat macam ni lah.
Okey. Soalan nombor 4. Cerita pasal kemah pula. Lepas itu kita pernah buat apa, yang plate harbor tu kan. Soalan plate harbor tu sama je. Okey, ini soalan apa ni? Pasal kemah. Memang Sudut. pasal Luas tajuk ni. tapak. Oh, Bukan. sudut. Sudut dan tapak. Tajuk ni. Ini pula. Okay, ni set ni dah settle. Tadi kita sama adanya. Lepas tu ungkapan. Lepas tu ni. Sudut dan garis Sudut dalam garis tiga. dimensi. Sudut dan garis dalam 3 dimensi. Okey, baca. Baca dulu soalan. Tengok kamu ni kertas soalan tu, baca dulu. Derajat. Ini. Apa tak apa. Ya. Ini semua soalan aplikasi. Soalan aplikasi. Kita boleh jangka lah memang soalan aplikasi tu banyak nanti keluar. Okey. Sekarang ni dia bagi kanvas. Kanvas ni kain lah. Ni kain ni ha. Okay, dengan kanvas. Kain kanvas tu kan. Kanvas tu kain kemah tu lah. Okay, ni ada apa ni? Kayu kan. Kayu ni nak sangga lah. Nak tegakkan kemah tu. Okey, pada rajah 2.2 di ruang jawapan, tandakan sudut. Biasa dia suruh tandakan dulu antara bumbung condong kemah dengan permukaan kemah. Okey. Lambat Sanjana. Tertinggal sikit. Tak apa, kita boleh tengok rakaman. Okey, tandakan sudut antara bumbung condong kemah dengan permukaan kemah. Dia nak tandakan sudut ni, bumbung ni dengan permukaan tanah ni lah. Okey, cikgu asingkan jawapan kat sini Ya. Okey. Bumbung kemah dengan tanah. Okey, kamu boleh, kat mana sudut dia? Ingat tak cikgu kata kalau ada, ni satu contoh lah. Ini ialah satah yang pertama, satah pertama. Kemudian ada tanah bawah ni pula. Tanah tu satah yang kedua, tanah tu rata lah, kita anggap dia rata. Okey, bawah ni pun rata, macam tu. Jadi sudut antara dua satah tu ialah macam mana kita nak cari. Yang pertama kita mencari persilangan antara dua garis, dua satah ni. Persilangan dia kat sini. Okey, lepas tu cari sudut yang keluar daripada persilangan ni mesti 90 darjah ada satu satah, 90 darjah juga. Baik, hujung ni pun satah yang biru ni pun mesti 90 darjah. Baru kita boleh baca sudut tu. Baca sudut tepi ni. Okey, kalau tak dua-dua ni 90 darjah tak boleh baca dekat situ. Jadi kat sini dia suruh lukis, kamu boleh lukis di sini. Atau kamu boleh lukis di sini. Tak nampak tak? Belakang tu Nampak. Atau kat sini. Atau kat sini. Kat sini. Nampak tak? Nampak. Kat situ boleh, kat sini boleh, dekat sini pun boleh. Macam tu. Buat satu je lah, tak payah 4. Buat satu je. Kan, cuba baca balik soalan. Tandakan sudut antara bumbung condong kemah dengan permukaan tanah. Okay, kalau cikgu tengok contoh dia satu markah je dia nak. Satu markah je, tapi kalau nak selamat kamu tandakan 4-4. Kan? Sebab dia tak cakap tandakan sudut-sudut. Betul? Dia cuma cakap satu tandakan sudut, tapi nak selamat tu kamu tanda je lah 4-4. Cikgu pun tanda lah 4-4 macam tu. Alright. Yang kedua, nyatakan dan hitungkan. Lepas dah tadi kita tandakan sudut, nyatakan dan hitung sudut antara bumbung condong kemah tadi dengan permukaan tanah. Okey, sekarang ni kamu keluarkan sudut. Okay. Kalau cikgu keluarkan sudut, dia akan jadi macam ni. Kan? Ini yang baik. Berapa panjang dekat sini? Berapa panjang kat sini? 3.5. Ni kan kanvas tadi kan. Bila kita tegakkan kayu kat sini, dia akan ambil 3.5, sini pun 3.5, betul? Betul. Jadi yang condong ni dia ialah 3.5 meter. Kat situ. Kita ambil betul-betul tegak supaya kita nak guna Pythagoras theorem. Dan Pythagoras theorem tak pakai kat sini. Soalan ni lah kita nak guna trigonometri. Okay. Sebab kita nak cari sudut kan. Tadi kan kita tanda sudut kat sini.
Cari sudut kat sini, ni sudut ni. Jadi kita nak cari sudut kat sini, kita namakan dia theta. Nak namakan X pun boleh. Lagi apa yang boleh bantu kita? Tiang tu 2. Tiang ni 2 meter. Tiang ni, yang ni. Okay, yang dia tegak kat sini. 2 meter. Jadi kita boleh guna apa kat sini? Tangent. Tangent. Kita tak. tengok. Apa kita tengok? Ini opposite. Ini opposite. Ini yang ada yang panjang ni hypotenuse. Ada O dengan H. Sin. Jadi sin theta sama dengan O bagi dengan H. Gunakan So. Jadi sin sudut sama dengan opposite dia 2 meter. Dia punya hypotenuse dia 3.5. Okay, berapa jawapan kamu dapat ni sin theta ni? Kita tekan kalkulator je. 34.84. Sin theta dulu. 34.8. Kamu tekan 2/3.5 je. 0.57. Betul. 0.5714 dah. Ya. Okey, nak cari theta, kamu tekan shift sign. Tekan shift sign 0.54. 5714. Dapat theta sama dengan tekan shift sign. 34.85. Okey, saya sama kat sini lah. Theta sama dengan 34.85 darjah. 5. Atau 85 darjah. Tapi kalau kamu tekan nak jadikan dia minit dengan darjah dengan minit, jawapan ni boleh kita terima juga. 34 darjah 51 lah. 50. 51 minit. Kenapa 51 Egu? Sebab dia punya jawapan tu kan, kalau kamu tekan kalkulator 34 darjah 50 minit 59.66 kan. Okay. Yang ni 60 dia dekat dengan 60 minit. Dekat dengan 60 minit tambah sini 1 minit. 60 saat ni sebenarnya. Tambah jadi 1. Tu sebab dia jadi macam ni. Kalau ada 40, belakang tu 40. 40 pun tambah 1 juga. Dia 60 bagi 2 apa? 30 kan? Bawah 30 lah. Bawah 30. Bawah 30 tak payah apa. Kalau atas 30, kita tambah 1. Okay, go. Tu je soalan ni. Soalan dia panjang. Penyelesaian pendek tu. Tapi kamu kena tahu tangent, sin dengan cos. Kadang-kadang dia bagi maklumat tu 2 je kan. Kena carilah. Ada ketika kena pakai teorem Pythagoras. Okay, seterusnya. Soalan apa ni? Ni soalan favourite kita lah ni. Apa tajuk soalan ni? Matrix. Matrix, betul. Tapi ini sebenarnya ialah soalan ni persamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Tapi kita guna kaedah Matrix. Dia sama macam ni tadi, sama macam ni. Ni. Okay. Tapi ada satu lagi kaedah sini, satu lagi yang kita boleh tambah, kaedah matrix. Jadi yang dekat sini dia tak bagi guna kaedah matrix, tapi dia bagi satu soalan boleh guna kaedah matrix. Okay. Baik. Alright. Dah. Baca dulu soalan tu. Dua bentuk persamaan. Dua persamaan. Nak namakan apa ni? Lembu ni apa? X ke Y ke C? X. X ke C dah. Tu kamu suka X? X. Okay. Kambing ni Y. Buat persamaan dulu. Bapa Munir membeli 10 ekor lembu dan 5 ekor kambing harga 25,640. Okey. 10X campur dengan 5Y sama dengan 25,640. Dapat satu markah dah? Okey, lagi-lagi ayat nombor 2 pula. Setelah beberapa tahun, perniagaan beliau berjaya meningkatkan bilangan menjadi sebanyak 25 ekor lembu. X lagi, ni masih lagi X. 19 ekor kambing. Setelah beliau meninggal dunia, siapa meninggal dunia? Ayah dia. Munir membuat keputusan untuk menjual semua ternakan bapanya pada harga ni. Ya Allah, anakku. Lepas tu 25X campur dengan 9Y berjualnya. Ayah dia punya lembu ni. Pada harga 70,600.
Ini pun dapat satu lagi markah. Tulis saja. Ini kan cikgu dah ajar dah. Tulis dalam bentuk matriks macam mana. 10, 5, 25, 19. Ini kena ada XY. Lepas tu 25, 6, 40. Bawah ni 70, 600. 20,600. Ini pun satu markah lah. Lepas tu macam nak selesaikan XY ni. Kesongsang. Step dia. Darabkan dengan songsang dia. Tinggalkan sini XY. Jangan lupa depan ni XY. Cari songsangan matrik ni. Letak kat depan ni. Yang ni letak belakang sekali. Okay. Ni 1 per. Songsangan dia kena cari penentu. 10 darab dengan 19. Lagi? Tolak 25 darab 5. Tolak 25 darab dengan 5. Tolak 25 darab dengan 5. Okay, darab dengan matriks baru. 5 turun bawah, 25 naik atas. 5 turun bawah, 25 naik atas. 19 naik atas. Salah ni. Salah. Balik tu. Terbalik. Satu berapa? Padam. Salah. Belajar dari kesilapan. Itu padam dia? Okey. Macam mana tadi? Yang mana ubah tempat, mana ubah tanda? A dengan D. 10, 19. 19 dengan 10. Tu pindah naik atas gini. Sudah? Lepas tu yang ni ubah tanda, betul? Negatif. Betul. Lepas tu yang matrik belakang ni letak kat ujung sini. 25,640 70,600. Okey. Apa langkah seterusnya? Cari dengan guna kalkulator. Cuba kamu cari guna kalkulator. Macam mana step dia tu? Clearkan dulu memori. Clear memori. Lepas tu mode berapa kali? Sampai jumpa EQN. EQN. Lepas tu tekan unknown 2 sebab ada X dengan Y. Okay. Lepas tu Masukkan. dan siapa A? Ini A1, B1, C1. Ini A2, B2, sini C2. Okey, berapa jawapan kamu dapat? X2064, Y1000. Okey, X2064, Y1000. Okey, kalau kamu nak tambah jalan kerja kat bawah ni pun tak ada masalah. Yang penting bila darab dua ni, kena betul. Tapi sebenarnya sampai sini pun dah satu markah. Lepas tu sini satu markah lagi, sini satu markah. Dah ada dah 5 markah. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okay. Jadi untuk mengemaskan jawapan kamu tu bolehlah. Jangan tulis XY macam tu sebab kita tadi tak cerita pun XY ni apa kan. Kita tulislah apa ni, harga lembu lah. Lembu ni harga dia berapa ringgit? 2,064 ringgit. Lepas tu kambing ni buat sini 1,000 kambing ni. Mahal je. Mahal. Okey, tapi lembu tu murah sangat. 2,064 sebenarnya. Ya. Lembu sekarang pun lebih kurang 5,000, 6,000 kan seekor. Ya, mahalnya. Itu sebabnya kena belajar matematik. Dulu lah sikit lah, tapi ni anak lembu kot. Anak lembu kan. Itu sebabnya banyak soalan-soalan yang aplikasi macam ni kan. Nanti bila kita kat luar kita tahu macam ni. Okay ya? Kata soalan nombor 5. Boleh teruskan lagi ke ni? Boleh. Boleh. Soalan ni memang tak ada pilihan, memang keluar ni. Okay. Soalan apa ni? Penakkulan matematik. Penakkulan. Okey, betul-betul soalan penakkulan. Sekejap ni. Ada orang nak masuk ke ni? Okey, tinggal lah dia. Sekejap. Sambung. Soalan penakkulan. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Tak masalah. Kalau disuruh nyatakan, kita nyatakan lah. Okey. Sekarang ada perkataan atau. Kan? Apa yang tadi dah hilang, penampakan, kita kena pergi soalan nombor 6. Okey tak? Okey. Okay.
Okey. Sama nampak soalan nombor apa ni? 6. 6 Ya. Okey, mari sambung soalan ni. Ini soalan apa tadi? Penakkulan matematik. Matematik. Okay. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut. Benar. Okey. Pernyataan majmuk ni dia combine lah, compound. Okey. Benar atau palsu? Kat sini ada perkataan atau. Sini ada satu pernyataan sebelah kiri dan satu lagi ada satu pernyataan. Itu boleh tengok punca kuasa 3 bagi 343 sama dengan 7. Betul tak ni? Betul. Boleh? Okey, ni benar. Baik, 7 ialah faktor bagi 72. 7 faktor bagi 72. Benar ke Salah. palsu? Kita tak sebut Palsu. salah, kita sebut palsu. Jadi kita cantum dengan perkataan atau. Cantum dengan perkataan atau ni dia akan jadi Benar. benar. Okey. Lagi. Okey. Baik. Sekarang yang kedua pula. Tulis akas. Converse. Kalau kau tak faham bahasa Melayu, tengok bahasa Inggeris. Kan kamu kan baca bahasa Inggeris juga. Converse ni maknanya terbalik dia. Dia punya terbalik ni tu. Jadi sekarang ni ada jika P kita ni. Jika P maka Q. Kalau terbalik, tulis balik lah. Jika C sama Q maka P. Lagi? Maka? Yes. Macam tu. Kita balikkan aja. P duduk sebelah kiri. Q pergi sebelah kiri. P pergi sebelah kanan. Macam tu. Okay, tulis premis 1 untuk melengkapkan hujah berikut. Yang kita cikgu terangkan pasal hujah ni ada 3 bentuk hujah. Okay, 3 bentuk hujah. Sekarang ni bentuk hujah nombor berapa? 3. Dia ada perkataan 3. bukan. Ada perkataan bukan. 3. Maksudnya jenis bentuk yang ketiga. Okay, hujah bentuk yang ketiga. Okay. Jadi yang pertama ni, kalau hujah bentuk ketiga, dia mesti jika P maka Q kan? Dia mesti jika P, maka Q. Tapi kita kena cari apa P dia, apa Q dia. Dekat sini kita tengok dia bukan. Kalau bukan, mesti yang belakang ni yang bukan. Maknanya Q ni datang dari sini tapi kita buang perkataan bukan. Maknanya Q kita ialah isi padu sfera 2744 pi cm padu. P ni pun hilangkan perkataan bukan. Jadi macam mana kita nak tulis perkataan ni? Jika apa ni? Jari sfera. Jika jari sfera 14. Dia mesti Q ni tak benar dulu. Baru kita boleh buat, kita kata kesimpulan P tu benar atau tak benar. Jadi yang sebenarnya jika PP ni, jika jari sfera berapa? 14. cm, macam tu. Maka Isi padu sfera. isi padu sfera. Kamu pun tadi tahu. Padu sfera adalah ke 2744 cm padu. Ambil betul. Ambil semua ayat-ayat tu. Jadi sekarang ni premis 2 kata isi padu sfera bukan. Kesimpulan kita boleh buat jari sfera bukan. Macam tu. Satu markah je. Baik. Kesimpulan ni apa? Kesimpulan soalan C pula. Diberi jumlah sudut pedalaman bagi sebuah poligon ialah ni. Buat satu kesimpulan secara deduksi. Bagi jumlah sudut pedalaman 3 buah hektagon yang sama. 3 buah hektagon yang sama. Baik, apa maksud deduksi? Deduksi maknanya kita ada pernyataan ataupun kesimpulan umum. Bukan. Kita ada pernyataan umum. Kita ada pernyataan umum. Inilah formula dia bagi ni. Kemudian kita kena buat kesimpulan khusus. Okay, kita buat kesimpulan khusus. Baik. Kesimpulan khusus ni kamu kena masukkan nilai yang dia ni lah. Dia minta kamu cari. Ni 3 buah hektagon yang sama. Hektagon ni berapa N dia? 7. 7 Okey, hektagon ni 7. Kalau 6 heksagon kan. Masukkan dulu 7 tolak 2 darab dengan
180. Berapa jawapan? 900. 900. Okey, 900. Bagus. 900 darjah. Tapi ini untuk satu heptagon. Ini ialah sudut pedalaman. Sudut pedalaman satu heptagon. Sekarang dia nak kamu cari 3. 3. Apa nak buat? Darab Darab 3. Darab 900 ni kamu darab dengan 3. Dapat 2,700 darjah. 700. Itu jawapan akhir. Kalau kamu sampai sini je dapat 1 markah. Kau jalan dapat 1 markah. Tak dapat 2 markah tu. Macam tu je. Masukkan nilai, lepas tu inilah kesimpulan khusus dia. Okey. Soalan nombor 10. Okey tak ni? Settle tak ni? Penakkulan. Settle. Okey, penakkulan matematik boleh buat kan? Okey, soalan nombor 7 pula. Soalan nombor 7 ni soalan apa? Soalan apa ni? Tajuk apa? Okey, daripada atas ni, daripada ulang balik. Ulang balik sini. Okey, tadi set dah persamaan linear, ungkapan persamaan kuadratik. Garis lurus. Ini dah sudut dan garis cerita pasal kemah. Metrik ni cerita pasal lembu dan kambing tadi. Penakkulan. Sekarang ni garis lurus pula. Garis lurus. Tiga garis lurus. Garis lurus ni. So, baca dulu. Baca faham tak? Sana. Bagi idea macam mana nak mulakan. Jadi kita bincangkan soalan garis lurus ni. Apa yang terfikir di fikiran kamu bila soalan macam ni? Jawapan mesti akademik Sana. Selesaikan soalan macam ni. Yang pertama, kalau cikgu lah. Cikgu akan letak dulu persamaan garis lurus. Ini persamaan am. Maknanya, kalau dia nak suruh kita cari persamaan garis lurus, mana-mana garis, kita kena tulis bentuk macam ni. Bentuk am dia. Okay, garis mana yang kita nak namakan? Cari persamaan garis lurus ST. Maknanya kita nak cari garis lurus ni. Nama garis lurus ini. Okay, nama garis lurus S sampai T. Nama garis lurus tu. Jadi apa yang kita kena cari? Kita kena cari kecerunan. Dan kita kena cari pintasan. Okay. Kalau kita nak cari kecerunan untuk garis ST, kecerunan mana yang boleh tolong kita dapatkan jawapan kecerunan ST juga? Kalau kita kalau kita baca soalan, okay, sekarang ada 4 buah rumah, lukis pada satu satah kertas. Diberi bahawa PQ selari dengan paksi X. Ni, PQ ni selari dengan paksi X. Settle. Ini satu maklumat ni. ST selari dengan RQ. ST yang ni selari dengan RQ. Yang ni. Maknanya garis ni, dua ni selari. Kalau selari ada satu konsep yang kamu kena tahu, iaitu kecerunan garis pertama sama dengan kecerunan garis kedua. Maknanya kecerunan ST sama dengan kecerunan RQ. RQ ataupun QR. Kalau kamu dapat cari kecerunan RQ, dapat cari yang ini, automatik dia akan sama dengan yang sebelah kiri ni. Okay? Sekarang ni macam mana nak cari kecerunan RQ? Kita ada tak koordinat dekat sini? Apa formula kecerunan? Kita cari formula kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, maknanya kita nak pakai dua koordinat. Okey, satu dah ada kat sini. Satu lagi ni. Macam mana kita nak cari? Okay. Cuba. Apa Y dia? 130. Okey, Y di sini kan? Y kat sini kan? Okay, Y kat sini 130. Maknanya Y sini okey 130. X berapa? 125. Macam dapat 125? Kosong. Sama ke? 130 bagi. Tak boleh. 40. Okey, 40 kat sini. Rumah kat sini lah. Ini 40. Ini 50 kan? Okey. Cikgu. Bagi ya. Kalau saya pakai yang PR tu lukis segitiga. I don't know. Oh. Cari koordinat.
apa Sebab dia ni? bagi jarak. TR kat mana TR? Rumah P dengan R, dia bagi jarak kan 170. Okey. Ni dia bagi 170. Okey, lepas tu? Lepas tu dia macam Ni- lukis Ni segitiga. 250. Kamu nak lukis segitiga macam mana? Dia macam bukan dia PR Jadi kan kalau macam nak tunjuk. Husna. Okey. Buka Ah, kamera. Pakai cuba kamu- laptop. Cuba Husna. Tak cikgu lukis PR tu sebagai hypotenuse punya garis. Okey, cikgu lukis sekarang. PR, sekejap. Okey, pakai lukis hypotenuse ni garis kan. Okey. Lukis hypotenuse ni garis. PR. Lepas tu cikgu sambungkan dia. Macam tu 90 darjah. Dan tanya, R ke atas. Macam tu. Bukan cikgu. Ah. Tapi boleh Boleh tak? boleh. Sama. Okey. Kalau cikgu pakai macam ni. Okey, kalau cikgu Jadi pakai ni kan? 110. Kalau ini betul-betul tegak, cikgu pilih segitiga yang ni. Macam ni. Ini tegak kan? Jadi panjang antara yang dia 90 darjah tu ke R sama dengan 130 tolak dengan 50 kan? Okey, ni 80. Betul? Jadi Lepas kamu boleh tu, tak? Boleh cari tak P ni? dengan tu sama dengan X tambah 40. Dia sama dengan X tambah 40. Contohlah P tu kan koordinat dia kan X 130 kan? Jadi jarak antara P ke sudut 90 darjah tu adalah X tambah dengan 40. Koordinat tu. Sebab ni X kosong. Okey. Kosong 40. Okey, ni X ke sini ke semua ni 130 lah. Okey, ini sini dari sini ke sini je 40. Betul? Dari sini ke sini X. Okey, macam tu. Betul lah tu. Tapi cikgu tak kalau cikgu tak pakai, kamu nak letak sini X campur 40. Macam tu. Nak letak sini. Dia juga. Saya buat macam tu. Tapi nanti bila buat yang kuasa 2 tu panjang. Dia akan jadi panjang kan? Panjang sikit lah. Okey. Ni kawan-kawan lain ni tahu ke apa cerita kita ni? Tahu. Okey, kita padam dulu. Husna tadi dia buat sampai sini step ni. Okey, sekarang kita tengok sampai habis dulu. Kenapa kita perlukan segitiga ni? Okey, cikgu cari panjang yang question mark ni dulu. Cari panjang yang ni. Yang ni. Cikgu cari panjang ni. Gunakan Pythagoras theorem. Iaitu ni berapa ni? Kita namakan lagi apa ni? Nama lain bagi tak? T boleh tak? T. Boleh. T ada kat sini. Kita pakai nama lain. S. cikgu. S pun ada. FF. Tak mau lah O. B. F. Budak-budak baik. Okey. Budak-budak baik. Okey, lepas tu kita guna Pythagoras theorem. Guna Pythagoras theorem maksudnya PB kuasa 2 sama dengan 170 kuasa 2 tolak dengan 80 kuasa 2. Ni cikgu akan dapat PB ni jarak dia punca kuasa pindah kuasa 2 pindah sini 170 kuasa 2 tolak 80 kuasa 2. Ni dapat berapa? 150. Ya, 150. Okey, betul lah. Okey, 150. Baik. Kalau dari sini sampai sini 150, betul? Betul. Okey, sampai sini 150. Sini dah ambil 40 kan? Sampai sini 150. Sini baki ni berapa? 100. 100. Kenapa? 250 tolak. 250 tolak dengan 150 maknanya bahagian ni 100. Okey. Sekarang ni cari apa? Kecerunan. Berapa Koordinat Q. Jadi sekarang ni dari sini, sini cikgu tanda. Cikgu tanda warna lain. Kita kan nak cari X. Betul tak? Kita nak cari X mana kita cari dari sini ke ujung ni. Betul? Betul. Kita ada 100, kita ada 40 kan? Jadi X ini 140. Dapatlah 140. Jadi dah dapatlah dua koordinat yang kita cari tadi. Jadi
masuk dalam formula kecerunan. 130 tolak dengan 50. Y1 tolak Y2. 130 tolak 50 bahagi dengan 140 tolak dengan 40. Okay, berapa jawapan ni? Kecerunan ni. 4/5. 45. Kira cikgu tak ada ni. Ya, 45. 4/5 Betul. Okey, 4/5. Kecerunan ini, 4/5 ni sama dengan kecerunan ini juga. 4/5 juga. Okey, dah ada satu kecerunan, ada koordinat, boleh masukkan dalam ni, kemudian kamu susun. Dapat ni. Cuba buat Y, ni X lah, ini X, ini Y. Y kita negatif 22 sama dengan 4/5 X tolak X1 215. Macam tu. Oh, tak macam ni gantinya. Ganti Y ni dengan negatif 22. Ganti M ni dengan 4/5. Ganti X ni dengan negatif 215. Cari C. Ni boleh juga pakai macam tu kita pakai inilah, kita pakai persamaan ni. Cari C ni. Cikgu padam balik. Dia ada macam-macam cara sebenarnya. Kamu guna jarak boleh, guna kecerunan pun boleh. Cikgu padam ni. Kalau ganti ni, yang atas cerita yang atas ni. Negatif 22 sama dengan 4/5 ganti X negatif 215. Lepas tu, campur C. Ini bahagi berapa ni? Bahagi berapa ni? 215 bahagi 5. 43. 215 bahagi dengan 5. 43. 43. Okey, ni dapat 43. 43 darab 4 berapa? 172. 172. Jangan salah kira Negatif 22 sama dengan 1 negatif kan? 172 campur C. C berapa? 150. C sama dengan negatif 22 campur dengan 172. C sama dengan 150. Dia masuk balik dalam persamaan ni. Masuk balik dalam persamaan ni. Okey, jadi dapat Y sama dengan M kita 4/5X campur 150. Jawapan ni. Okey, contoh. Jadi untuk jawab soalan ni, kita ulang balik. Yang pertama, kita nak cari kecerunan untuk garis ST ni. Kita nak cari kecerunan untuk garis ST. Nak cari kecerunan untuk garis ST, kita tak ada kecerunan ni. Yang boleh bantu kita ialah garis RQ. Sebab dalam soalan dia kata ST selari dengan RQ. Jadi kalau ST selari dengan RQ, baru kecerunan ni sama kita boleh guna. Tapi nak cari kecerunan RQ pun tak boleh lagi sebab kita ada satu koordinat. Satu koordinat lagi tak lengkap. Y dia kita boleh cari 130, tapi X dia kita kena cari guna kaedah lain. Satu caranya ialah kita guna ni, segitiga ni, bantu kita. Segitiga ni guna Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Pythagoras. Nak azan tu. Contoh. Okay, jadi bila kita dapat ni, dapat nilai 150. Okay, panjang ni 150, baki ni oleh kerana dia bagi tahu panjang PQ tu ialah 250, kita dapat baki ni 100 macam ni. Jadi jumlah kita nak cari X ni, kat sini berapa ni? X ni. Ini X ni berapa? Nak masukkan kat sini. Okay, jadi kita dapat tadi 100, sini 100. Kita ada 40 kat depan ni. Okay, campur 2 dapat 140, dapat 2 koordinat. Dah dapat 2 koordinat baru masuk dalam persamaan kecerunan, dapat kecerunan. Bila dapat kecerunan baru masuk kecerunan ST ni. Dapat kecerunan RQ sama dengan kecerunan ST, masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX campur C. Okay, ada satu koordinat, ada satu kecerunan, dah boleh bentuk persamaan. Dah boleh cari dah persamaan garis lurus tu. Okay, jadi akhirnya jawapan kita dapat Y sama dengan 4/5X campur 150. Cubalah buat soalan ni. Macam Negeri Sembilan macam tu lah, ada pusing sana, ada pusing sini nak sampaikan ke satu jawapan tu. Clear? Boleh.
Boleh, Alhamdulillah. Sempurna bahagian A ni. Okey. Pergi soalan ni pula. Naik atas, naik atas sekejap. Okey. Tadi garis lurus settle kan? Garis Cikgu. lurus settle. Ha. Apa Aziz dia? tanya macam mana dapat 80? Oh, okey dah. Mana? 80. Macam ni. Ni yang ni Ni. Dah, Husna dah beritahu dah. Dah beritahu dah. Okey. Sebab atas ni kan 250 tu kan. Ni atas ni kan 130. Bawah tu dia koordinat. Tapi sekarang dia ganti dengan rumah. Okey. Ni soalan apa? Ingat tak sotong kita? Ingat. Ni kita nak gunakan formula tu lah untuk jawab soalan ni. Okey. Baik, Encik Azmin ni soalan kecerunan dan luas paragraf. Encik Azmin seorang pemandu bas yang membawa rombongan sekumpulan murid dari bandar X ke Y untuk menghadiri satu program perkhemahan. Dia memulakan perjalanan ni pukul 7 pagi. Ini semua maklumat ni. 7 pagi sehingga mencapai kelajuan 100 km sejam untuk jam yang pertama. Dia kekalkan perkataan ini, kelajuan selama 1 jam 30 minit, mengambil masa 45 minit perlahankan, ayat-ayat ini. Perlahankan bas dengan kadar perubahan laju tetap untuk sampai ke destinasinya itu. Okey. Sekarang ni kita kena berhati-hati tengok bahagian jawapan kita ni kilometer per jam lah Okay, yang sini minit. Okay, ni trik dia. Kalau kita nak jawab, kita kena hati-hati dengan unit ni. Okay, kena hati-hati dengan unit. Okay. Dalam ruang jawapan, lengkapkan graf laju masa bagi perjalanan Cik Azmin. Okay, tadi dia mula pukul 7 tu, dia jalan sini. Okay. Sini kan, ada jalan, kelajuan dia meningkat, dia katakan. Kelajuan meningkat sampai 100 km per jam. Yang pertama. Yelah, 60 minit ni kan 1 jam. Kan? 60 minit ni kan 1 jam. Okey. Lepas tu, dia kekalkan kelajuan selama 1 jam 30 minit. Kekalkan kelajuan ni lah yang rata ni. Yang rata ni. Maintain 100 km per jam selama 1 jam 30 minit. Betul lah tu. Ni 1 jam 30 minit berapa? 90 minit. 1 jam 30 minit ni sama dengan 90 minit. Okey. Kita tengok sini 90 campur 60 dapat 150. Betul lah. Lepas tu 45 minit nak memperlahankan basnya dengan kadar perubahan laju yang tetap. Perlahankan bas maknanya dia mengalami nyah pecutan. Okay, kamu ambil pembaris. Dia ambil pembaris. Sampai habis ni lah, sampai sini. Lukis kat situ. Sebab apa? Dia punya kelajuan menurun kan sampai kat ujung dia tu. Ambil pembaris, lukis. Kamu lukis kat situ. Okay. Kita tak pakai pembaris, kamu dah lukis ambil pembaris tu. Kita lukis lah. Ya. Kita masukkan line kan. Dia jadi segitiga Macam ni. Macam ni tak? Mm-mm. Macam lah dia kena jadi macam tu. Okay. Tebalkan sikit. Bagi nampak. Kan tak nampak pula. Okay. Tu lah lebih kurang macam tu lah. Dia punya gambar. Okay, ambil pembaris lukis sampai ujung ni dia buat gigi tu kan. Okay, lepas tu apa kita nak tulis kat ujung ni? Kat sini. Kat sini apa kita nak tulis ni? 195. 45 minit lagi. Kamu campur je lah 45 sini. Campur 45. Dapatlah sini 195. Okay, settle. Jawab soalan pertama dah settle. Sebab dia suruh lukis je kan. Dia suruh lengkap je. Okay, satu markah dah. Hitung kadar perubahan laju sepanjang tempoh masa dia memperlahankan basnya. Kadar perubahan laju, kepala, leher, jari kan. Kadar perubahan laju, ni graf laju. Ni graf laju, nak cari kadar perubahan laju, maknanya kita naik ke atas. Maknanya kita cari kecerunan. Okay, ingat balik sotong kita tu. Kalau kita ada graf laju, nak cari kadar perubahan laju, kita cari kecerunan. Okey, kecerunan mana? Kecerunan garis merah. Apa formula kecerunan? Y2 tolak Y1 ke X2 tolak X1 kan? Maknanya kamu kena ada dua koordinat. Sini satu, sini satu. Ini apa koordinat kat sini? Ni 150, 100. Yang ni? 195, kosong. Kan? Kosong. Masukkanlah dalam kecerunan kita.
100 tolak kosong, Y2 tolak Y1, S2 tolak S1. 150 tolak dengan 195. Jawapan berapa? Kita tekan kalkulator. Negatif 20/9. Negatif 20/9. Mesti tak buat kurungan. Buat kurungan. Ini tolak kan? 100 100 100 bahagi dengan 150. Okey. Jawab soalan apa ni? Sekarang unit ni. Unit. Ni kan minit kan? Kamu kena bahagi ni dengan 60. Kena bagi dengan 60 sebab ini dalam unit minit. Tapi atas ni kan kilometer. Atas ni kilometer. Bawah ni mesti jam. Nanti kita tak boleh jawab sebab ni kilometer per jam. Bawah ni pun jam. Bila kita potong jam ni baru dapat kilometer. So jawapan dia berapa? Kita tekan balik kalkulator. Negatif? Negatif Dapat apa? 400. Cuba. Belajar dari kesilapan. Negatif 1/27. Negatif 1/27. Bukan, negatif 1/27. Apa yang kita kata? Pada perubahan laju. Orang lain dapat apa? Negatif 400/3. Negatif 400. Tak. 100. Tapi dalam kalkulator tu kan tu. Dia cakap negatif 400/3. Dapat tak? 133 je kot. Sama je cikgu, yang tu kalau yang wajar. Macam tak wajar. Tadi kamu cakap apa? 133.333. Okay, 133 1/3 kilometer. Kilometer lah kan? Kadar perubahan laju. Kilometer per bukan potong jam ni sorry cikgu salah kan. Bukan per jam. Kalau kadar perubahan laju per jam kuasa 2. Dia macam pecotan lah. Kadar perubahan laju tu. Jam per jam. Okey. Baik. Jadi jawapan dia yang B ni ialah negatif 133 1/3 km per jam kuasa 2. Kalau kamu tak letak unit ni pun tak apa. Yang penting biasa dalam soalan ni dia akan tulis dalam apa kan, dia dalam unit dia. Nak tulis semua boleh, tak tulis boleh. Tengok pada soalan tu. Okay, C. Hitung purata laju untuk keseluruhan perjalanan ini. Okay, apa formula purata laju? Ingat tak segitiga kita ni? JLM. Masa kan? Nak cari purata laju, kita cari jumlah jarak bagi jumlah masa. Tengok kita punya graf ni, ada tak jawapan jarak kat sini? Macam mana cari jarak? Kita ada graf laju, nak cari jarak. Turun ke bawah. Maknanya kita cari apa? Luas. Cari luas, cari area. Okey, sekarang ni kamu kena cari jarak dulu. Kita kena cari jarak dulu ni. Masa kita tahu dah, masa ni jumlah masa 195 ni kan kita bahagi 60, jadikan jam. Jarak ni tak ada, jarak ni kita kena cari. Jadi ada beberapa luas kat sini, kamu nak pecahkan jadi 3 bentuk pun tak apa. Nak letakkan dia jadi 2 bentuk trapezium satu dengan segitiga pun boleh. Okay, kalau nak senang kita buat satu-satu. Buat dulu segitiga ni. Luas segitiga tu apa? Setengah. Apa formula luas jarak? Luas segitiga. Darab lebar. Tapak ni berapa? 60. Tapi ni dalam minit. Tukar siap-siap. 1. 60 bahagian 60. Tinggi ni berapa? 100. Okay, 100. Yang ni satu hijau ni. Okay. Cari satu lagi luas pula. Rim tak. Ni, luas segi 4. Luas segi 4 apa? Panjang kali lebar kan? Okay, panjang berapa ni? Panjang dia berapa? 90. 90. Kita tukar siap-siap jadi dah bagi 60. Lepas tu darab dengan 100. Okey. Itu luas segi 4. Sekarang kita pergi warna purple pula. Okay, luas segi 3 pula. Kita sekarang tengah cari jarak
Okay, ni luas segitiga formula dia apa? Setengah jarak tapak. Tapak ni berapa? 45. 45/60. 45/60. Okay, 45 ni kita bagi siap-siap jadikan dia jam. Tinggi berapa? 100. Tinggi dia 100. Tinggi 100. Okay, sekarang ni campur tiga-tiga ni dapat jumlah jarak. Dapat jumlah jarak. Berapa? Buat. Berapa? Dapat. Okay. Ini jumlah. Kita tulis siap-siap. Jumlah jarak. Okay, dapat berapa sini nanti? Macam tu. Baik, nak cari apa tadi ni? Purata laju kan? Okay, purata laju sama dengan, ambil jawapan ni, jawapan kotak tadi ni, bahagi dengan 195, bahagikan dengan 60. Dapat jawapan. Aku dapat 237.5 Jawapan akhir berapa? Saya dapat Dah bagi ni. 237.5. Ini cuba kira sekejap. Cikgu pun kira juga Cikgu pun kira. Sabar. Terus. Buat. Dua tiga 237.5 ataupun 237.1/2 Okey. Ambil ni masuk sini. Masuk 237.5 kat sini. Okey, bahagi dengan 155. 73.08. Berapa? 73. Jawapan akhir dia 73.08. Betul tak? Okey. Tu purata laju dia. Sini sebenarnya ada, kadang-kadang dia akan bagi unit juga kat sini. Kat sini ada unit juga. Jadi kita tulis je jawapan kat situ. Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Okay, kita selesaikan ada 3 soalan lagi. Boleh je. Ada lagi, ada masa lagi. Okay. Ini kecerunan dan luas bawah graf. Settle. Okay, bahagian A ni. Barang kalian. Jom. Tengok soalan nombor 9. Bahagian 5 menunjukkan 9 keperingkat berlabel nombor 1 sampai 9. A. Kad dengan nombor perdana. Dia kena berhati-hati sikit kalau panjang ayat panjang ni kan. So dalam tu ada maklumat. Kad dengan nombor perdana dikeluarkan dari bekas tersebut. Kemudian 2 keperingkat dipilih serentak secara rawak dan dicatat sebagai nombor 2 digit. Senaraikan semua keseluruhan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Cuba tengok ayat ni. Kad dengan nombor perdana dikeluarkan. Nombor perdana kita keluarkan. Kita keluarkan siap-siap. 2 kita keluarkan. 3 kita keluarkan. 5 lagi. 7. 9 bukan? Kan. 9 bukan nombor perdana. Jadi ni yang warna purple ni kita dah keluarkan siap-siap. Kad nombor perdana. Okay, sekarang kita nak kemudian 2 keperingkat, pilih 2 kad serentak. Catat nombor 2 digit. 2 digit ni nombor 2 nombor lah. Okey. Senaraikan semua kesedaran yang mungkin bagi ruang sampel ni. Kita buat ruang sampel kita. A ni. Jawapan dia patut kat sini lah. Tak apalah. Okey. 2 digit 14 boleh. 16. Betul. 18 lagi. 19. Lagi. 46. 41 boleh. 41 tu kena buat balik. Sebab ni nombor 41 tak sama dengan nombor 14. Kalau orang lain kalau orang yang sama kan. Sebab nombor tak sama. 46, 48, nombor 2 digit ni 49 lagi. Banyak lagi. Lagi 61. Senaraikan lah. 6164
68, 69. Lagi? 81, 84, 86. Kalau cikgu tertinggal beritahu. 88 enggak? 88 mana tu? 9 lah. Sebab dah ambil 8 dah mesti tinggal 89. Lagi 9 kan? 91, 94, 96, 98. Okey, ada lagi tak? Nombor 2 digit yang kita boleh buat. Ni nombor 2 digit lah ni. Okey, itu je lah. Ini ruang sampel. Soalan semua ni ruang sampel 2 markah. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa kad yang berlabel nombor kuasa 2 sempurna dipilih. Kuasa 2 sempurna. Ni semua biasa lah kan, nombor perdana, nombor kuasa 2 sempurna. Kita tahu sebab ni nombor, asal nombor. Okey, nombor kuasa 2 sempurna maknanya nombor kuasa 2 sempurna 1 kuasa 2 1, 2 kuasa 2 4. Okey, 9 kuasa 2 81, 10 kuasa 2 100. Ni nombor-nombor ni semua nombor-nombor antara nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Disuruh senaraikan. Okey, kita buat B1 kat sini. B yang pertama, senaraikan dulu apa dia nombor kuasa 2 sempurna. 16 kan? 16 ni 4 kuasa 2, 16. Okey, 16 lagi. 41 tak, 46 tak, 49. 7 kuasa 2, 49 kan? Okey, 49 kita ambil lagi. Kita tengok lagi. 8 kali 8, 64, betul? 64, 8 kali 8, 8 kuasa 2 ni, 64. 64. 81. 81 tu apa kuasa 2? 9 kan? 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 ialah 9 darab 9 sama dengan 81. Okey, 81 kita ambil. Ada lagi? Habis dah kan? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey, berapa? Tadi kita dah senaraikan, dia kan dia suruh senaraikan dulu. Okey, lepas tu cari pula kebarangkalian. Yang pertama senarai, yang kedua cari kebarangkalian. Ada berapa kita ni tadi? 1 dalam ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, betul? Ada dalam kita punya ruang sampel ni ada 20. Bilangan ruang sampel kita 20. Jadi yang ni 4, kebarangkalian dia 4 per 20. Tinggal macam ni pun boleh. Kalau kita nak kecilkan pun boleh 1 per 5. Okay. Yang kedua pula. Kad berlabel nombor gandaan 12. Dan atau hasil tambah digit-digitnya kurang daripada 9 dipilih. Ada perkataan atau ni kamu kena hati-hati ni, ada perkataan atau. Okay, mula-mula kamu senaraikan dulu nombor gandaan 12. Nombor gandaan 12, 24, 48. 48. Sekejap, sabar. Okay. Kita masukkan dulu yang pertama lah. Yang pertama gandaan 12. Berapa tadi? 48. 48 lagi? 84. 64 boleh tak? CP12. Tak boleh. Tak. Okey, lepas tu? 84 lagi? 96 lagi? 7. Okey, kita tengok yang B punya peristiwa pula. Dia satu peristiwa A, gandaan 12. Yang B pula hasil tambah digit dia kurang dari 9. Okay, maksudnya 1 campur 4 ni dapat 5. Kita ambil 14 ni. Hasil tambah digit ni kurang dari 9. 1 campur 6, 7 kan? Kita ambil 16 lagi. Kurang dari 9, 18 ni kita ambil tak? Tak. Kita nak kurang dari 9. 18 ni 1 campur 8 memang dapat 9. Tapi nak kurang dari 9. So 18 kita jangan ambil. 19 tu dah tentu. Tak. 20. 41 lagi. 46. 61. 61. Tak. 61. 61 lagi. 7 kot. Tu je. Itu je kan. Okey. Sekarang ni atau. Atau maknanya apa? Campur je lah dua-dua ni kan. Atau ni maknanya dua-dua ni boleh terima. 2, 4, 6, 7. Okey. Maksudnya atau tu kesatuan lah. Okey, semua ni lah 48, 84, 96, 14, 16, 41, 61. Ni semua senarai. Dia suruh senaraikan ni. Mula-mula kan dia suruh senaraikan. Senaraikan dulu. Kamu jangan tinggalkan tergantung macam ni. Ini jawapan disenaraikan.
Kebarangkalian dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daripada 20. 20. Cikgu. Ya. Dia kata kalau yang dekat A tu dengan B tu ada nombor yang sama. So bila tulis tu sekali je. Tu sekali je. Betul? Bagus-bagus. Alright. Boleh lagi? Kalau kita boleh habiskan bahagian A hari ni pun okey juga kan. Bahagian B nanti kita carilah masa sambung. Okey. B pula. Naik atas balik sekejap. Dah. Korang kalian isi padu pula. Isi padu. Nampak je senang soalan isi padu je ni. Tak boleh kan? Okey, rajah 6 menunjukkan sebuah tangki berbentuk silinder terbuka. Dah ada idea dah. Saya tak pakai isi padu silinder. Yang akan dibina menggunakan konkrit. Okey, tangki tersebut mempunyai tinggi 2 meter. Tinggi 2 meter, diameter luar 1 meter. Diameter luar. Tebal dinding dan tapak 5 cm. Okey, ni semua unit-unit tak sama ni, mesti dia. Kamu kena hati-hati Okey, guna hitung isi padu dalam meter padu. Maknanya sentimeter ni mesti kita tukar pada meter. Pancuran konkrit untuk menghasilkan sebuah tangki. Maknanya kan, kamu nak buat tangki tu bukan kita ambil semua silinder ni. Kita nak masukkan simen tu antara silinder tau. Yang ni, yang putih tu. Jadi bila dia buka bekas ni, dia buka bekas ni, dia akan hasilkan konkrit tu. Jadinya idea kita ialah kita cari isi padu luar tu, isi padu silinder dekat luar tu. Okey. Lepas tu apa kita buat? Tolak dengan isi padu silinder yang dalam. Okey. Itu satu. Yang kedua, kita rancang strategi kita ni. Okey, lepas tu unit. Kena hati-hati. Unit sentimeter tu mesti tukar pada meter. Yang ketiga, apa lagi? Bila pakai isi padu, formula isi padu silinder apa? YJ kuasa 2 darab tinggi. Okey, settle. Lagi apa lagi maklumat yang boleh tolong kita ni? Itu je dulu. Okeylah diameter kan. Dia bagi diameter, maksudnya kita nak pakai jejari. Kita nak pakai jejari dekat sini. Kita tak nak pakai diameter. Jadi diameter bagi 2 tu akan dapat jejari. Okay, sekarang ni Cikgu, kamu cari dulu isi padu yang besar tu, yang luar ni dulu. boleh saya tanya? Kalau kita nak cari konkrit kan? Bukan kita nak cari isi padu silinder dalam je Sebab kalau tolak bukan kita akan dapat like the size yang kecil tu. I don't know yang antara ini dengan tu. Kita nak cari isi padu silinder dalam je kan? Ya, kita bukan nak cari isi padu dalam. Kita nak cari isi padu yang ni lah, yang nipis tu. Yang ada kena putus-putus. Cikgu dah faham. Nipis ni. Nanti kita kena keluarkan yang dalam tu, dia akan jadi macam rompong tau. Dia macam serombong. Macam tu. Okey. Boleh? Boleh cikgu, faham. Okey, sekarang ni kita cari dulu isi padu yang luar, yang biru ni, yang besar ni. Kita cari dulu isi padu yang tu. Apa formula dia? Pi J kuasa 2T. Ni untuk yang besar dulu. Kita cari yang besar dulu. Pi disuruh guna 22/7. Jari yang besar berapa? Jari yang besar ni kita kena bagi 2 lah. 0.5 meter. 0.5 meter darab 0.5 meter sebab J kuasa 2. Tinggi dia 2 meter. Memang dah unit meter dah, darab dengan 2. Berapa dapat yang besar ni? Tak apalah, berapa dapat pun tak selesai pun tak apa, tinggal sini. Okey. Lepas tu cari yang kecil pula. Kecil yang dalam lah, sebenarnya yang dalam. Yang dalam pula. Okey. Formula sama. Kan? Formula sama juga, cumanya pi J kuasa 2T juga sebab dia silinder, bentuk sama. Tapi kita kena buang yang dalam ni. Yang dalam ni pula. Yang dalam tu. Okey, yang dalam ni dia punya pi pun sama, 22/7. Jejari dia berapa? Jejari dekat sini. 0.45. Berapa jejari kat sini kat ni? 0.45. Kira kamu dapat 0.45? Satu ni 5 cm. Ni 5 cm. Kat sini pun 5 cm kan? Sini pun 5 cm. Dia dapat 10 cm, betul?
1 meter ni 100 sentimeter. Kan? 100 sentimeter, kamu tolak dengan 10 tinggal 90. 90 sentimeter. Maknanya daripada ujung sini sampai ujung ni 90. Tapi kita nak pakai jari, kita bahagilah 2. Bagi 2 dapat 45, itu dalam sentimeter. Kita dalam, kita kena jadikan dia bahagi dengan 100. 45 bila bahagi dengan 100, dia dapat 0.45. Okay, masuk sini. 0.45 darab 0.45, darab dengan tinggi sama, 2. Okey? Jadi kalau kamu dah selesai sampai sini pun dapat markah, sampai sini pun dapat markah. Jadi dia nak tengok bancuan konkrit yang diperlukan untuk hasilkan sebuah tangki ni, tolak je lah. Tolak je, ambil ni. Ambil 22 je. Yang 5 cm dia kasih tu apa? Cikgu, tapak dia bukan ada tinggi sikit. Oh, ya. Kejap. Ni. Yang kat sini. Ni. Sebab dalam tu kan dia ternaik sikit kan? Dalam ternaik sikit. Okey, sama lah macam tadi. Ni tak boleh dia pakai 2. Berapa? 1.95. 95. Sorry. Okey, ni darab dengan 2. Lepas tu tolak dengan 22/7. Darab dengan 0.45. Darab 0.45. Darab dengan 1.95. Okey. Dapat jawapan. Jawapan. Dalam unit meter padu. Selesai. Cuba cari apa jawapan. Tengok, sama tak dengan cikgu? Sama tak dengan cikgu? 0.33 meter. Okey, dapat 0.33 meter. Okay. Macam mana senang pun tetap juga ada aplikasi gitu kan? Boleh? Okay, soalan bahagian A yang terakhir. Tengok balik. Okay, dah settle. Sisi padu dah. Padu dan luas. Kita tengok luasan perimeter. Cikgu itu ada bagi modul kat korang ni. Kalau ada cuba jawab ni. Buang dulu ni tadi kita cuba buat. Okay, rajah 7 menunjukkan kipas boleh lipat yang dibuat daripada kain dan kayu. Kain dan kayu ada 2 material. ABCD diperbuat daripada kain. ABCD ni kawasan kain ni. Oh, yang bunga-bunga ni kawasan kain yang hijau ni. Okay. Sudut COD 140. COD sini 140. Okay. OC 28. OB, nisbah OB dan OD ialah 1:2. OB, nisbah OB kepada OD ialah 1:2. Maksudnya panjang OB 1, kalau panjang OB ni 1, panjang OD ni 2. 2 kali ganda lah, ni sama panjang kan, OD ni 2. Maknanya ni 1:1 lah ni. Okay, 1:1. Right. Kalau sini 28, maknanya ni akan jadi 14. Ini akan jadi 14. Sekarang jawab soalan. Perimeter menggunakan pi sama dengan 22/7. Hitung perimeter dalam sentimeter. Unit semua okey. cm ni pun cm, tak ada masalah. Okey. Dalam saya perimeter. Perimeter kain. Kain yang hijau ni lah. Hijau. Jadi kamu kena, yang ni cikgu dah tahu dah, ni 14. Ini pun 4 lengkuk yang merah ni dengan lengkuk bulatan. Nak cari panjang lengkuk. Apa formula dia? Besar sudut kita terhadap 360 darab dengan, kalau perimeter 2 pi J. Ini formula nak cari panjang lengkuk. J ni sudut dia berapa ni? Sudut yang kita refer, yang kita rujuk ialah 140 darjah. Jadi 100, kita cari yang besar dulu kita cari yang luar ni dulu. Yang besar ni 140 bahagi 360 darab dengan 2 pi disuruh guna 22/7. Jejari mesti jejari yang besar ni. Berapa? 28. Okey, dapat jawapan. 1. Lepas tu cari panjang lengkuk luar lah cikgu tulis luar. Lepas tu cari panjang lengkuk dalam. Okey, sekarang cari panjang lengkuk yang dalam. Sudut daripada 360 darjah darab dengan 2 pi J juga. Okey, tapi sudut dia sekarang berapa? 140 bahagi dengan 14. daripada 360 darab dengan
2 darab 22/7, dia suruh guna sini 22/7. Okey, darab dengan jari untuk yang kecil ni pula. Ni. 14. 14. Ini darab dengan 14. Dapat jawapan. Jadi nak cari apa? Perimeter ni maksudnya kita jumlahkan semua perimeter sama dengan ambil jawapan A campur jawapan B, A campur B campur dengan berapa lagi tepi ni 14. Campur lagi dengan 14 kat sini. 14 itu. Dapat jawapan. Okay, berapa jawapan kamu dapat? Cuba buat. Cuba buat juga. Yang last ni. 130.66 ke cikgu? 67. Last kali tu 67. Berapa jawapan akhir? Last kali 67 tak mungkin. 130.6. B dapat. Cuba siapa yang tak ni yang dapat 130.67. Ni kira betul ni Ashraf ni dengan ni. Lepas tu campur 14. Settle, cari perimeter. Sekarang cari luas. Okay, luas cikgu pakai warna lain. Okay, luas. Luas apa dia nak ni? Luas kain juga. Kain ni cari luas ni lah kan? Cari luas ni. Yang hijau ni. Luas yang ni. Okay, apa idea dia? Cari sektor yang besar, lepas tu tolak dengan sektor yang kecil ni. Cari sektor yang besar ni. Lepas tu, seseorang tolong rakam ini sebab soalan AdMath semua ada kipas juga. Tolong tolong apa ni Ashraf, tolong Ashraf print screen sikit ke apa ni. Okey. Dah. Okay, sekarang ni kita kena cari luas. Misalnya kita kena cari luas kipas yang besar ni, lepas tu kita tolak dengan yang kecil ni. Tolak yang ni. Jadi dia akan dapatlah kawasan kain ni, kawasan luas kain. Apa formula luas pula? Luas besar dulu. Luas sektor sebenarnya cikgu tulis luas besar je lah. Luas sektor yang besar. Okay, sama juga. Eta per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Ni tadi 2 pi j kalau perimeter. Ni ujung belakang dia ubah ni. Pi j kuasa 2. Okay. Berapa sudut dia? 140 daripada 360. Lepas tu? Darab pi 27. Okay, kejap. Okay. Selesai dia. Bersih-bersih. Main burung tu. Okay, area. Okay, cari dulu luas yang besar ni. Luas sektor. Kita panggil sektor sebenarnya. Sektor yang besar. Okay, formula dia pi per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Kan? Pi j kuasa 2 je kan? Itu tadi silinder. Okay. Yang ni sudut dia dah bagi 140. Kita masukkan 140 daripada 360. Darab dengan 22/7. Kenapa 22/7? Sebab dia suruh guna pi 22/7. Dia jari kat sini berapa tadi? 28. Kalau yang besar 28 darab 28 kamu dapat jawapan. Dapat jawapan yang kat sini. Okay, sekarang cari pula luas sektor yang kecil pula. Sebab kita nak bahagian kain je, jadi kita kena buang yang ni. Buang yang ni. Yang ni kena buang. Okay. Sudut sama. 140 per 360 darab dengan pi j kuasa 2 juga. Okay, 140 per 360 darab dengan 22/7. Itu apa yang dibagi tu. Jari yang kecil ni 14 tadi. Okay, 14 darab 14. Dapat berapa? Cari yang kedua ni. Ni A, ini B. Okay, nak cari luas kain. Kawasan yang kain tu kawasan yang ni saja. Yang ni, yang ada bunga-bunga ni. Okay, luas kain tu ambil A, tolak dengan B. Dapat jawapan. Okay, dapat apa? 718.66. 718.66. Saja 718.67. 67. Okay, kamu bundarkan 67. Okay, alright. Sebab 66 tu tak boleh Sebab 2/3 kan? Dapat 718.
2/3 kan? Ini kan 0.6666. Betul? Bila kamu gundarkan ni, dia lebih dari 5 kenalah jadi 0.67. Okay. Yang ni. Okay. Baik.